الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi keizinan, taufik, inayah untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu kuliah maghrib dan antara maghrib dan isya ini untuk sama-sama berada di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam majlis ini diberkati dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, kita akan meneruskan lagi pengajian kita dalam kitab At-Tazkirah ini yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, yang menceritakan, menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan selepas kehidupan di dunia ini, iaitu selepas kita meninggal dunia sehinggalah kepada hari akhirat, insya-Allah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi berada dalam tajuk yang berkaitan dengan para syuhada ataupun orang-orang yang mati syahid. Jadi sebelum ini kita membicarakan tentang bagaimana keadaan ruh-ruh para syuhada ini di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia ada yang dalil-dalil dan juga nas-nas yang menceritakan tentang keberadaan ruh-ruh mereka di dalam perut-perut burung dan sebagainya yang berkeliaran terbang di dalam syurga. Wallahu a'lam. Jadi itu antara pendapat yang dimasukkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya dengan dalil-dalil yang ada, dan semuanya adalah baik-baik belaka lah, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan masuk kepada tajuk jenis-jenis mati syahid. Jenis-jenis mati syahid. Adapun kadang-kadang kita dengar orang kata dia ni mati syahid, dia ni syahid, syahid dunia, syahid akhirat dan sebagainya. Baik, pada bab ini akan dijelaskan tentang apa dia jenis-jenis mati syahid berdasarkan kepada dalil-dalil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kenapa disebut sebagai syahid dan apa yang dimaksudkan dengan mati syahid itu sendiri. Baik, Al-Jurri dan lainnya. Al-Jurri ini seorang ulama yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW dari Abu Malik Al-Ashja'i. Dia berkata, sabda Nabi SAW, man fasala fi sabilillah famata au qutila fahuwa syahidun au qasahu farasuhu au ba'iruhu au lidaghathu hammatun au mata ala firashihi au bi ayyi hatfin syaa Allah fa innahu syahidun wa inna lahul jannah. Maksudnya barang siapa man fasala fi sabilillah, barang siapa yang berangkat
pergi di jalan Allah, famata, maka dia pun mati ataupun terbunuh fi sabilillah, maksudnya dia bermusafir, berangkat meninggalkan tempat tinggal dia, dia keluar demi kerana Allah, itu maksudnya lah fi sabilillah, bukan tujuan selain daripada Allah. Famata, jadi dia meninggal ataupun dia terbunuh, au qutila fahiya syahidun, dia itu syahid, au ataupun waqasahu farasuhu, dihempaskan kudanya, au ba'iruhu ataupun unta, au lidaqathu hammatun, ataupun disengat binatang yang berbisa, ataupun mungkin dipatuk ular ke dan sebagainya, au mata ala firashihi, ataupun dia meninggal ataupun dia mati di atas tempat tidurnya, bi ayyi hadfin, ataupun dengan cara apa yang dikehendaki oleh Allah, fa innahu syahidun wa inna lahul jannah, dan dia akan mendapat syurga. Jadi ini hadis yang pertama daripada beberapa riwayat, antaranya daripada Abu Malik Al-Ashja'i tadi, yang menjelaskan kepada kita tentang orang yang dikatakan mati syahid itu, antaranya ataupun yang wajib, yang mesti dia berangkat meninggalkan rumah dia, kediaman dia, tempat duduk dia tu kerana Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala, dan dia mati, maksudnya terbunuh dan sebagainya, dengan cara mungkin dia jatuh daripada kuda ke, ataupun dihempak kudanya, ataupun unta, ataupun mati disengat binatang berbisa, ataupun mati di atas tempat tidurnya. Sesungguhnya dia syahid, fa innahu syahidun. Itu satu dalil. Hadis yang semakna ini telah diriwayatkan pula oleh Abu Bakar bin Abu Shaybah dari Abdullah bin Atiq dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada riwayat yang lain yang serupa, yang mempunyai makna yang sama. Sementara itu dikatakan di sini, Imam At-Tirmizi juga telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syuhada'u khamsatun, orang yang mati syahid itu ada 5 jenis, 5 perkara. Al-mat'unu, orang yang sakit perut, ataupun yang mat'un, yang terkena wabak, ta'un, dipanggil ta'unan, mat'un. Wal mabtun, orang yang sakit perut. Wal ghariqu, orang yang tenggelam, mati lemas. Wasahibul hadmi, ataupun orang yang ditimpa jatuh dalam runtuhan bangunan, dia panggil di sini. Sahibul hadmi. Wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla, dan orang yang mati syahid di jalan Allah azza wa jalla. Jadi dalam hadis yang kedua ini, yang diriwayatkan oleh banyak sanad oleh Imam At-Tirmizi, yang dikategorikan kebanyakannya mengatakan hadisnya hadis sahih. Jadi ada 5 macam para syuhada ni, ataupun orang yang mati syahid. Yang pertama tadi disebut orang yang terkena wabak, macam hari itu kita ditimpa COVID dan sebagainya kan, wabak virus corona,
virus corona. Indonesia saja rasa berapa ratus ribu kot, no? Kan 10,000, rasa ratus ribu kata silap. Terkena wabak. Wabak ni satu, kita kata benda yang berjangkit lah, yang berjangkit. Macam kalau taun betul-betul ni dia akibat bakteria, taun bakteria yang mungkin dia akibat daripada makanan ataupun minuman yang tercemar, yang terkena bakteria dan kita minum. Kebiasaannya terkena dekat kawasan-kawasan yang mungkin negara-negara yang sedang membangun ataupun yang di dalam keadaan peperangan dan sebagainya. Maksudnya sumber air yang tidak berkualiti, yang tidak bersih, tapi terpaksa minum untuk kemaslahatan darurat. Ataupun orang yang sakit dalam perut, yang kita dah jumpa sebelum ni. Wal ghariqu, orang yang mati lemah. Orang yang mati lemah juga dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Sebab kalau yang kita baca sebelum ni, orang yang mati lemah ni, dia bertarung dengan satu takut tenggelam, dan satu lagi nyawa nak tarik, nak tarik. Jadi dia dua kali lemah. Kalau mati di atas darat ni, dia dalam keadaan tarik nyawa di atas ni, dia tak ada lemah dalam belum nak berenang dan sebagainya kan, nak menyelamatkan diri lah. Ataupun yang mati akibat daripada keruntuhan bangunan. Kalau kita tengok mungkin ada bangunan-bangunan runtuh kan, yang meninggal dan sebagainya tu. Paling mudah kita tengok apa yang berlaku di Gaza lah. Di Gaza, bangunan dibom. Di sana mungkin ada ayat-ayat Palestin di sana yang tertimbus. Dan orang yang syahid fi sabilillah, orang yang mati di jalan Allah Azza wa Jalla, maksudnya orang yang menegakkan kalimah Allah. Baik, itu hadis yang kedua. An-Nasa'i pula meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu lagi hadis sahih. Cuma matan dia ada banyak banyak riwayat yang ada sedikit perbezaan. Dalam kitab ni dia ambil matan yang saya baca ya. Dia kata sabda Nabi SAW, asy-syuhada'u sab'atun. Dalam riwayat yang lain sab'un, dia tulis itu sab'un, sini sab'atun dalam kitab ni. 7. Ada 7 macam jenis orang yang mati syahid. Siwal qatli fi sabilillah, selain daripada mereka yang terbunuh di jalan Allah. Selain yang berperang menegakkan agama Allah tu, okey, tu dah confirm kan. Maksudnya ada 7 lagi. Yang pertama dia kata di sini al-mat'una. Al-mat'una wal mabtuna, sama macam tadi, wal ghuriqu. Cuma dalam riwayat yang lain dia sebut al-mat'una syahidun wal mabtuna syahidun. Ini dia tak buruh perkataan tu. Al-mat'una wal mabtuna wal ghirqu wal hirqu wasahibu dhanil janbi walladhi yamutu tahta al-hadam wal mar'u tamutu bi jum'in. Ada 7. Al-mat'un, orang yang terkena wabak. Wal mabtun, orang yang sakit dalam perut. Wal ghirqu, orang yang tenggelam, mati lemas.
Wal hirqu, dia tambah di sini, wal hirqu, orang yang mati terbakar, mati terbakar. Wal ghirqu, orang yang mati terbakar. Kemudian wasahibi wasahibu danil jambi, maksudnya orang yang mendapat penyakit di dalam perut, ataupun di sini disebut busung, orang yang terkena penyakit busung, dan orang yang meninggal di bawah. Kemudian wallazi yamutu tahtal hadab, orang yang tenggelam ataupun meninggal di bawah runtuhan bangunan, dan wanita yang wal mar'atu tamutu bi jum'in. Jum'in maksudnya wanita yang meninggal dengan kandungannya, apa yang dikandungnya. Jadi ada yang pendapat mengatakan di sini bahawa yang dimaksudkan dengan wanita tadi al-mar'atu wal mar'atu tamutu bi jum'in tadi, dia kata wanita yang meninggal kerana melahirkan anak. Dia ada lebih kurang 4 pandangan lah yang memberi makna yang berbeza untuk kalimah al-mar'atu tamutu bi jum'in. Yang pertama dia kata wanita yang meninggal kerana melahirkan, sedangkan anaknya masih dalam perut meskipun telah sempurna kejadian. Maksudnya dia meninggal, anak duduk dalam perut lagi. Jadi itu juga dikatakan syahid. Yang kedua, ada yang mengatakan wanita yang meninggal kerana nifas juga syahid. Dapat melahirkan anaknya ataupun meninggal ketika anaknya masih. Yang ketiga, dia kata di sini dapat melahirkan anak ataupun meninggal ketika anaknya masih dalam perut. Itu samalah macam tadi. Seterusnya ada lagi yang mengatakan wanita yang meninggal dalam keadaan masih gadis, belum disentuh lelaki. Ini wallahu a'lam. Maksudnya dia meninggal tapi dalam keadaan gadis. Sebab dia ambil kalimah al-mar'atu tadi, wanita lah. Dan ada lagi pandangan yang mengatakan adalah wanita yang meninggal sebelum mengalami haid. Jadi pendapat-pendapat tersebut masing-masing mempunyai alasan yang tersendiri. Dikatakan di sini. Maksudnya itu pandangan ulama lah yang mentafsirkan kalimah al-mar'atu tamutu bi jum'in. Jadi dia beza dekat perkataan al-jum'in itulah. Mereka mentafsirkan perkataan al-jum'in itu ataupun al-jum'un itu adalah kaedah bahasa Arab ni. Di sini dia ceritalah sedikit bagaimana kaedah-kaedah dalam bahasa Arab. Saya baca sikit. Adapun mengenai kata jum'un itu sendiri, ada dua cara pengucapan dengan dhammah pada huruf jim, jum, ataupun kasrah jim, jim'un ataupun jum'un. Dalam matan tadi saya baca jum'un, bi jum'in, jum, bukan jim. Dan dalam sebuah asar dikatakan al-majnubu syahidun, bermaksud orang yang terkena busung adalah syahid. Dan dari kata tersebutlah muncul istilah rajulun janib. Huruf jim difathahkan, janib, dan nun dikasrah, artinya orang yang busung. Jadi itu antara tentang kaedah bahasa Arab sajalah. Dari segi i'rab dia, jadi i'rab ni dia membawa makna yang berbeza lah. Baris saja boleh membawa maksud yang berbeza. Contoh kalau kita sebut tadilah al-mar'atun kan, wanita kan. Kalau al-mir'atun cermin, rajulun lelaki kan. Kalau rijlun kaki pula. Jadi dia beza kamu. Nampak huruf macam sama. Jadi itu kaedah ulama dia memahami lah. Orang yang mahir dalam bahasa Arab ni dia lagi mahir lah. Sebab bahasa Arab tu salah satu ilmu alat lah kita panggil kan. Ilmu alat untuk nak memahami
Al-Quran dan juga hadis. Dia orang yang nak menceritakan tentang ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis ni, dia kena mahir ilmu alat lah, antaranya bahasa Arab. Kena tahu bahasa Arab lah. Selain daripada kalau yang nak buat istinbat hukum dan sebagainya, dia kena tahu ilmu usul fiqh dan sebagainya lah. Itu adalah. Kemudian ilmu hadis. Baik. Dalam kitab At-Tirmizi Abu Daud, dalam kitab At-Tirmizi Abu Daud dan An-Nasa'i ada diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Ini hadis yang lain, man qutila duna malihi fahuwa syahidun, wa man qutila duna damihi fahuwa syahidun, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Cuma dalam kitab Arab dia tambah wa min qutila duni dainihi syahidun, wa man qutila duna dainihi ke dini dainihi syahidun. Man qutila duna mali, barang siapa terbunuh kerana membela hartanya, yakni dia mempertahankan hartanya, harta yang betul, kemudian dia terbunuh, maka dia syahid. Ini hadis sahih juga. Fahuwa syahidun. Wa man qutila duna damihi, barang siapa yang terbunuh kerana membela darahnya, dia juga syahid. Maksudnya mungkin dalam sini kita boleh katakan orang yang mempertahankan diri dia lah. Mempertahankan diri dia, mungkin ada orang nak buat kerosakan kepada diri dia, jadi dia mempertahankan diri, dia terbunuh. Dan waman qutila duna ahlihi fahuwa syahidun, dan barang siapa terbunuh kerana membela keluarganya, dia juga syahid. Jadi kalau orang perampok dan sebagainya masuk rumah nak ambil harta, kemudian mungkin bila kita nak menghalang dia mungkin melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan seseorang itu terbunuh, itu juga dikatakan syahid lah. Dia nak mempertahankan harta dia, darah dia, diri dia dan juga keluarganya. Cuma dia kata bila kalau orang masuk tu, kalau nampak kekerasan tu susah melawan lah, kan? Bagilah dia nak apa pun, betul tak? Dah masa kalau dia lawan, kita kalah. Atau dia kata boleh cari lah, tengok keadaan lah. Kalau dia ramai kita situ, so terbiar lah, kata tak apa, kita mahu nak ambil lah. Dengan duk kacau kita sudah, dengan duk apa, bagi pukul ke apa-apa, itu ni lah. Betul kan? Kalau yalah, kalau nak kita nak melawan pun, kalau kita mampu lawan dia kan. Jadi kalau tak mampu tak payah lah. Agak-agak lah tengok macam mana kan. Sebab macam itu ada kes orang tu melawan kan, dia bunuh pencuri tu, dia pula dituduh membunuh kan, walaupun tanpa niat kan. Jadi tak tahulah, mungkin undang-undang kita tak mana ada lompat-lompat dan sebagainya. Jadi orang yang mempertahankan diri pula dituduh sebagai membunuh, padahal kawan tu masuk nak ambil harta dia kan. Wallahu a'lam lah. Ialah biasalah undang-undang ciptaan manusia ni mesti ada tang mana tu yang tak kena kan. Sebab manusia ni bersifat lemah. Baik. Itu hadis yang seterusnya lah. Maksudnya siapa yang mempertahankan diri, ataupun dia mempertahankan harta dia, ataupun dia mempertahankan keluarga dia, dia juga dikatakan syahid. Ini juga hadis sahih. Baik.
Seterusnya daripada Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan sebuah hadis daripada Su'aib bin Muqrin. Dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna muzlimatun fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh kerana dianiayai, yakni dizalimi, dia juga syahid. Hadis sahih. Hadis sahih. Dizalimi, dizalimi dia maksudnya dia dizalimi sampai menyebabkan dia terbunuh lah. Dia terbunuh. Dengar cerita dizalimi ni, sahabat saya seorang abang saya pun sebab baru tahu. Umur bayar saya lah, pencen dah tuan, pencen. Tanya deposit buat pencen. Dia pun buat kat aku dia lah. Dia cikgu lah. Buat apa? Yalah dia mungkin, dia orang yang kita kenal lah dia. Dia cikgu matematik, tapi dia bagus. Dia mengajar dia bagus. Memang dia boleh kata expert lah matematik. Kadang orang minta sekolah, minta terma dan sebagainya pun, oh itu orang sponsor ni. Dia memang bagus lah sponsor pun. Tapi tak tahu pasal apa orang tak suka dia. Sebab dia banyak sekolah dah kena tukar lah. Mungkin dia cakap dia tu, mungkin dia benda tak tui, dia tak tui. Antaranya dia kata mereka pernah nanti tu jadi macam apa, audit apa, tahu saya pun tahu. Dia report yang betul. Maksudnya dia rusak selesai benda hak tak buat. Dia tak mau, saya tak mau. Dan kita tak buat, tak mau. Kan? Jadi kena buang itu lah, maksudnya kena buang daripada dan sebagainya. Jadi kemudian dia pun tukar option dia daripada matematik di bahasa Melayu. Jadi bila tukar option bahasa Melayu, di situ bahasa Melayu lebih. Dia ditukarkan ke sekolah yang memerlukan bahasa Melayu lah. Dia pergi akan GPN dan sebagainya. Dia kata saya buka option ni. Dia kata kita apa, nanti kita akan ubah P dulu lah. Dia tahu dah kalau P dulu memang kena lah. Tapi lain dia P juga. Mula dia tak mau P lah. P, cikgu pusat sekolah pula kata hamai option bahasa Melayu, orang kena ajak bahasa Melayu. Tapi kalau sebenarnya biasanya timpang tara dalam sekolah je kan. Kita boleh jalan cikgu tahu mana-mana yang okey lah, kita susun balik. Sekolah mudah pun dia kena ajak bahasa Melayu. Lepas masa dia kata aku belum masuk kelas teriak, keluar kelas teriak. Pasal tak tahu nak ajak apa. Tapi orang suruh ajak. Bukan relief. Kalau relief tak apa, kita masuk dulu saja. Hak ni waktu kita. Kesian kat budak lah. Lepas tu dia nak ambil cuti tanpa gaji. Kan? Usah tak bagi tak? Usah kata, tak kata kat dia lah. Kata pokok belakang, kalau aku bagi dia cuti tanpa gaji, hampa nak kena relief kelas lah. Betul tu kan? Dia bukan ada body baru tambah kan? Tak boleh tambah. Nak mesti dia tambah gaji pun tak boleh. Dia tak bagi, dia pun tak dulukan. Dalam tak pijin, pijin dulu senang. Pokoklah main kaunseling ni apa tak lah. Ramai lah kawan-kawan nak ambil lawyer, suruh dia ambil lawyer, suruh dia buat sispa dan sebagainya. Dia kata aku tak awak kata. Kalau dia pun nak zalimi aku, zalim. Dan lepas dia sign dah bencin dah, dekat nak dapat surat bencin tu, dia orang jabatan tu minta maaf. Dia kata saya tak simpan, kata. Saya hak kawan hak tukar option, kata nak tukar option balik tu. Kalau buat dengan niat saya tak maaf. Tapi kalau tersilap tak apa, saya maaf. Tapi kalau buat dengan niat saya tak maaf. Kan? Ramailah yang pergi rumah sampai tengah malam nak ajak pergi buat lawyer dan sebagainya, dia tak mahu. Pencen. Baru bayar saya lah lebih kurang kan. Tak sampai 50. Pencen. Dia teringat pada zalim kan. Tapi kadang-kadang kezaliman ni sampai kawan tu mungkin pressure, tekanan, mungkin boleh menyebabkan kepada ni lah. Tapi kawan ni tak apa lah, baru ni main jumpa saya, main ajak makan hari tu boleh sembang kan dia lah.
Cuma dia kata aku sehari kena cari RM300 lah. Sebab dengan gaji lah ni gaji sehari dia kira lah sampai dia pencen mau 60 kena ada RM800 berapa RM100 gitu lah. Jadi bagi semua dengan hari ni kalau aku kena cari sehari RM300. Kalau miss tu maksudnya aku gagal lah. Kalau lebih okey. Tapi kalau aku dapat 5 tahun ni aku dapat dah jumlah hak patut aku dapat 60 tahun tu, kira aku untung lah. Walaupun aku pencen awal. Maksudnya dia kata gitu lah. Baik. So kita jangan zalimi orang lah, no? Jadi kalau tu antara realiti, saya pun pasal baru jumpa ada baru ni ramai pun sebab kena ajak makan juga. Baik, Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautu ghurbatin syahadah, mati dalam perantauan. Ghurbatin, mati dalam perantauan adalah syahid. Ini hadis yang dhaif. Mati dalam perjalanan ataupun permusafiran ataupun perantauan. Baik, hadis ini dikeluarkan pula oleh Daruqutni. Ad-Daruqutni dengan lafaz al-mautul gharib syahadah. Orang yang matinya orang yang ada di perantauan juga syahid, pun sama juga hadis dhaif. Hadis yang serupa juga disebutkan pula olehnya daripada Ibnu Umar dan dia mengatakan sahih. Jadi hadis yang sama yang mengatakan tentang orang yang mati dalam perantauan ini mati syahid, Ibnu Umar dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar mengatakan sahih. Jadi biasalah hadis sahih, hasan, dhaif dan sebagainya ni dia tetap mai daripada Nabi SAW. Yang membezakan cuma dalam ilmu mustalah hadis ni depa syarat-syarat perawi itu mungkin tak lepas. Syarat yang ketat, jadi untuk nak terutamanya bab-bab akidah tu, sebab tu kita kena yakin dengan hadis sahih bab akidah. Tapi bab-bab lain boleh kita. Dan kita jangan mengatakan hadis dhaif tu hadis yang lemah. Dia masih lagi disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut dhaif je lah, tak payah sebut lemah. Kalau lemah, dia nampak macam menggambarkan benda tu lemah, hadis tu lemah. Tapi yang sebenarnya lemah tu adalah perawi-perawi dalam yang meriwayatkan hadis itu yang mungkin ada yang kurang ingatan dan sebagainya. Yang lemah ingatan, bukan kurang ingatan, lemah ingatan, ataupun yang tua, ataupun sanad tu tak bersambung dan sebagainya. Wallahu a'lam lah. Saya pun lama tinggal ilmu hadis ni pun. Baik. Kemudian daripada Abu Bakar Al-Kharaiti meriwayatkan pula hadis yang serupa daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mati dalam perantauan dia mati syahid. Yang bermaksud barang siapa yang mati dalam perantauan dia mati syahid. Yang ni kita fahamlah. Jadi ada hadis-hadis yang membawa maksud yang sedemikian. Cuma biasanya mati perantauan dia merantau tu kerana Allah Ta'ala lah. Pemusafiran dia tu kerana Allah Ta'ala lah. Bukan untuk perkara-perkara maksiat. Hadis yang sama diriwayatkan pula olehnya dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ghariban mata syahida. Dan barang siapa yang mati dalam perantauan dia juga mati syahid. Jadi banyak hadis-hadis yang diriwayatkan. Walaupun hadis ni dhaif juga, tapi dia menguat antara satu sama lain. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Maqil bin Yasar, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa pada pagi hari dia mengucapkan 3 kali. Dia baca apa 3 kali? A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Barang siapa yang pada pagi hari dia mengucapkan 3 kali kalimah ni, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim,
Wa qara'a thalatha ayatin min akhir surah Al-Hashr. Dan dia baca 3 kali 3 ayat, bukan 3 kali ya, dia baca 3 ayat terakhir min akhir surah Al-Hashr. Lau anzalna hadzal Quran tu sampai akhir ayat, 3 ayat sampai wallahu alladhi wallahu apa? Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna kan? Wa kullallahu bihi sab'ina alfin. Maka Allah akan menugasi 70,000 malaikat, malakin yusalluna alaihi, yang mendoakan ke atasnya hatta yumsiya, maksudnya sampai petang. Fa in mata min yaumihi mata syahidan wa man qara'aha hina yumsi fakadzalik. Dan begitu juga sekiranya dia membaca pada waktu petang, dia akan mendapat seperti yang disebut tadi, maksudnya sampai ke pagi esok lah. Macam tu lah. Dia kata di sini seperti mendapat fadzalika, maksudnya sama seperti tersebut. Jadi hadis ini dia mengatakan siapa yang baca 3 kali setiap pagi dan juga setiap petang. Senang gitu. Baca apa? A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian dia baca 3 ayat yang terakhir dalam surah Al-Hashr tu, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu naqribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah wa huwal 'aziz wa huwa ar-rahmanur rahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal 'azizul hakim." Okey, baca 3 ayat tu disebutkan di sini, maksudnya kalau dia malaikat 70,000 malaikat akan mendoakan kita, insya-Allah, kalau kita mengamalkan bacaan seperti itu. Baik, seterusnya As-Sa'labi menyebutkan dari Yazid Al-Raqashi dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca akhir surah Hashr sampai selesai, iaitu lau anzalna hadzal Quran tu, lalu dia mati pada malam itu juga, dia mati syahid. Yang ini dia takhrij kata hadis ni dhaif jiddan. Dhaif jiddan hadis ni. Okay, barang siapa yang membaca surah Al-Hashr sampai selesai, maksudnya 3 ayat yang terakhir tersebutlah, lalu dia mati syahid. Ini hadis dhaif jiddan. Al-Jurri juga meriwayatkan, orang yang pertama tadi meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, Hai Anas, jika kamu boleh selalu berada dalam keadaan berwuduk, maka lakukanlah. Kerana sesungguhnya apabila malaikat maut mencabut nyawa seseorang sedang dia dalam keadaan berwuduk, maka orang itu dia catat sebagai syahid. Baik. Okey. Hai Anas, okey, dalam hadis ini maksud dia Nabi bersabda, jika kamu boleh sentiasa berada dalam keadaan wuduk, in istata'tu an takuna abadan ala wudu'i faf'al. Nabi kata
fa inna malakul maut idza qabdu ruhul abdi wa huwa ala wudu'i kataba lahu syahadah. Kerana sesungguhnya para malaikat maut akan mencabut nyawa seseorang sedang dia dalam keadaan berwuduk, maka orang itu dia catat sebagai syahid. Ini juga amalan yang sangat inilah. Antaranya kita dengar kisah Bilal yang sentiasa menjaga wuduk tu, dan kemudian dia sentiasa mengamalkan solat sunat wuduk, kan. Lepas dia ambil wuduk, dia amalkan solat sunat wuduk. Jadi Nabi kata, Nabi dengar tapak kaki Bilal di syurga. Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berwuduk ni, cuma kita ni pasal belah Asia ni banyak makanan berangin. Jadi nak kentut je kan. Tapi tak apalah, tu ujian kepada kita kan. Jadi kalau kentut, dia wuduk balik kan. Biasanya kita bila kita berwuduk ni, kita jagalah perlakuan kita pun kita jaga, nak daripada terbatal. Tapi memang kena niat betul-betul lah. Niat kita berwuduk tu kerana Allah Ta'ala. Biasanya orang berwuduk ni kerana Allah lah, bukan dia kerana apa benda lain kan. Okay, baik. Jadi ini juga dikatakan sebagai mati syahid. Berapa banyaklah kita jumpa ni malam ni. Berwuduk mati syahid, yang mengamalkan bacaan doa-doa tadi pun dikatakan mati syahid, yang bermusafir, yang mati di perantauan juga dikira syahid. Yang mati di perantauan ni biasanya kita tak payah bawa balik lah. Mati di mana tempat kita meninggal. Cuma kadang orang kita nak bawa balik juga lah kan. Terutamanya bila costing tu kita mampu nak tanggung. Tapi kalau kita tak mampu nak tanggung, tak bawa balik lah. Biasa kalau nanti di on the way macam nak pergi umrah atau balik daripada umrah, bila costing mahal macam di India dan sebagainya tu, dia pakai ke bumi sana lah. Tapi kalau ada yang ni, dia bawa balik lah. Bawa balik. Tapi yalah, jadi panjang cerita lah, makin ambil masa banyak hari pasal nak melepasi penerbangan punya syarat-syarat ketat tu kan. Okey. Kemudian tu yang perantauan, kemudian yang mempertahankan harta keluarga dan juga dirinya pun dikatakan syahid di sini. Kemudian yang tadilah yang 7 dan yang 5 tadi wanita yang meninggal dan sebagainya. Tapi sikit lagi, Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, yang bermaksud barang siapa melakukan solat duha, berpuasa 3 hari setiap bulan dan tidak meninggalkan solat witir baik di rumah ataupun di permusafiran, maka ditulis untuknya pahala syahid. Jadi pun banyak ustaz-ustaz kita, ceramah-ceramah kita bawa hadis ni dan minta kita amalkan kan. Antaranya berpuasa 3 hari setiap bulan. Dia tak sebutlah hari apa. Kalau kita nak ambil mungkin 13, 14, 15 ke, ataupun Isnin Khamis. Isnin Khamis cukup 3 hari ke, ataupun lebih pun tak apa, paling kurang 3 hari. Kemudian witir. Witir ni boleh tinggal lah, tak boleh tinggal lah kan. Sikit dah witir. Ataupun dan melakukan solat duha setiap hari, tak tinggal 2 rakaat. Jadi paginya pahala syahid. Ini hadis riwayat Abu Nu'aim. Dan diriwayatkan pula sebuah hadis dari Abu Hurairah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, yang bermaksud jika kematian datang kepada seorang penuntut ilmu sedang dia masih dalam keadaan penuntut ilmu, dia mati syahid. Ini berkaitan dengan orang yang fi sabilillah lah, yang belajar, yang dalam proses belajar, dia mati
Dia mati juga dikatakan sebagai mati syahid, orang yang sedang menuntut ilmu. Orang yang sedang menuntut ilmu. Man talaba syahadatan sadiqan a'taiha wa illam tasbih. Baik, bahkan menurut sebahagian ulama antara penuntut ilmu dan para nabi hanya selisih satu darjat. Macam tu kan? Maksudnya dekat. Orang yang, sebagian ulama kata, orang yang menuntut ilmu dengan darjat Nabi ni selisih sikit je. Orang yang menuntut ilmu ni bawah sikit je darjat daripada Nabi. Wallahu a'lam. Ini disebutkan oleh Abu Umar dalam kitabnya Jami' Bayan Al-Ilmi. Dia refer lah kitab ni. Di Imam Qutubi dah tulis petik dah kat kita. Jadi dalam kitab tersebut Abu Umar kata sampai macam tu. Maksudnya nak mengangkat martabat orang yang belajar ni, menuntut ilmu ni, jangan berhenti lah. Jangan berhenti. Maksudnya kalau ada yang buat, seorang saya ingat ada seorang ketua sektor di Sabah, ustaz, dia buat master. Masa buat master tu, masa buat dengan saya, dia tak pencet lagi lah masa tu. Habis master tu, lepas tu dia pencet. Dengar kata dia sama buat PhD pula masa lepas pencet ni. Orang Kelantan, tapi dia duduk di Sabah dulu ni. Dia kerja mengajar di Sabah, baik duduk di JPM pun Sabah. Dia ketua ni lah, sektor pendidikan Islam ni. Dengar masa pencet pun buat master juga, buat PhD pula di UKM. Masa tu Haji Islam. Oh dahsyat dengan tu, dahsyat hebat. Yalah, kita kadang buat PhD ni dia lebih khusus lah kan, lebih pengkhususan. Memanglah ilmu tu taklah bertambah, tapi satu benda yang kita buat tu kita lebih mendalami lah. Tapi kita tak tahu banyak benda lah. Ada orang yang tu kalau kita buat thesis lah, tapi kalau kita buat macam sekarang banyak kaedah PhD ni dia buat macam khusus coursework tu. Tu dia kena ambil banyak subjek dan sebagainya, tapi dia tak payah buat thesis lah. Dia cuma buat disertasi yang simple lah kan. Tu dia panggil report, saya sebut istilah itu. Ada kan? Pun dapat PhD, dapat title juga. Tapi dari ilmu penyelidikan mungkin dia kurang sikit lah, research. Baik, jadi walaupun ada PhD dan sebagainya, kita hanya mahir tentang bidang thesis kita saja. Kita tak mahir tentang bidang-bidang lain. Ini saya kata kat saya lah. Pasal tak habis pun, ngaji pun. Baik, Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba syahadata shadiqan u'tiyaha wa illam tusibhu. Barang siapa meminta mati syahid dengan sebenar-benarnya, dia akan diberi pahalanya meskipun dia tidak mengalaminya. Ini hadis sahih. Maksudnya siapa yang dia selalu minta doa supaya mati syahid, tapi dia tak dapat pun mati keadaan mati syahid yang dia kehendaki tu, tapi dia akan diberi pahala. Nabi kata dia akan diberi pahala. Jadi bolehlah kita berdoa minta mati syahid, minta mati syahid di jalan Allah, dapat pahala. Ini hadis sahih, boleh. Dari sahabat hadis bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa meminta mati syahid kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan menyampaikan dia ke darjat para syuhada meskipun dia mati di tempat tidurnya. Ini juga hadis sahih daripada Imam Muslim. Barang siapa meminta mati syahid dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan menyampaikan dia ke darjat para syuhada. Tuan, walaupun kita mati, walaupun dia mati di tempat tidurnya. Cuma mungkin tak sampailah darjat yang mereka berperang menegakkan kalimah Allah tu berbeza. Tapi ni nak kata syahid ni, yang kita kata para syuhada, iwas apa?
minasyuhada'i wassalihin dan sebagainya ni, boleh. Kemudian last sekali Imam At-Tirmizi Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak seorang pun kecuali barang-barang berharga di antara hartanya yang dia tidak mau menyembelihnya, sesungguhnya Allah pun mempunyai beberapa orang di antara makhluk-makhluknya yang dia tidak mau menyembelihnya, yakni Allah, iaitu orang-orang yang dia jadikan kematiannya di atas tempat tidur, tetapi dia, yakni Allah, beri mereka pahala syuhada. Ini dalam kitab Imam At-Tirmizi. Tidak seorang pun kecuali mempunyai barang-barang berharga di antara hartanya yang dia tidak mahu menyembelihnya. Sesungguhnya Allah pun mempunyai beberapa orang di antara makhluk-makhluknya yang dia tidak mahu menyembelihnya, iaitu orang-orang yang dia jadikan kematiannya di atas tempat tidur. Yang maksudnya mereka yang maksudnya tidak dikorbankan lah. Maksudnya di sini tidak mahu berkorban. Allah tidak akan mensia-siakan orang yang sentiasa berdoa ni. Orang-orang yang Allah jadikan kematiannya di atas tempat tidur, maksudnya antaranya lah mereka-mereka yang Allah pilih untuk diberi pahala syuhada walaupun mati di atas tempat tidur. Wallahu a'lam. Macam mana bunyi hambatan dia, Ustaz? Laisa min ahadin illa walahu karaimun min malihi ya'bi lahum adh-dhubah wa inna Allah khalqan min khalqihi ya'bi lahum adh-dhubah aqwam yaj'alu mautihim ala furushihim wa yaqsimu lahum ujuru syuhada. Okay, wallahu alam. Baik, tuan, itu antara beberapa ataupun banyak jenis-jenis yang boleh kita katakan mati syahid yang Nabi berdasarkan kepada dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab ni. Jadi kita dapatlah sikit apa yang dikatakan tentang syahid selain daripada syahid dunia dan akhirat tu. Jadi ini adalah syahid akhirat lah, yang kita akan dapat pahala di akhirat nanti, yang antaranya yang boleh kita amalkan, yang boleh kita ni, tuan-tuan, kita sama-sama beramal lah, dan juga kita berdoa lah, supaya kita juga tergolong dalam orang-orang yang mendapat pahala mati syahid. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan pahala tersebut dapat kita akan dapat ganjaran lah di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. So malam ni lebih kepada ni lah, jenis-jenis tadi dibawakan hadis-hadis, ada yang hadis dhaif, ada yang hadis sahih. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.